Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada malam ini. Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk kita bertemu lagi dalam seminggu ini. Dan selepas kita mengharungi seminggu yang ini, mungkin ada yang sibuk dengan sekolahnya, kuliahnya, kerjanya, kerja rumahnya dan pelbagai yang dia aktiviti yang dilakukan selama daripada seminggu kita berjumpa minggu lepas dan seminggu ini. Sebelum kita memulakan, ingin saya sampaikan uh, betapa banyak dari kita selama seminggu ini, berapa ramai manusia yang telah meninggalkan dunia. Ketika kita kata meninggal dunia, bermakna dia telah pergi dan tidak akan bertemu dengan kita lagi untuk sewaktu-waktu yang telah ditentukan Allah SWT sehingga hari kiamat kelak. Yang ini bermaksud, dalam seminggu ini berapa ramai orang yang telah mati, yang telah tidak berjumpa lagi dengan dunia yang selama ini selalu menjadi angan-angannya. Selepas ini ingin makan di sini, pergi ke sana, jalan, ada yang ingin umrah, ada yang ingin bercuti di Eropah, di Australia, atau mungkin berjalan-jalan bersama ahli keluarga, atau berjanji untuk berjumpa dan sebagainya. Namun, waktu untuk mereka telah dihadkan oleh Allah SWT sekian. Ada yang mungkin usianya baru 10 tahun telah meninggal, 20 tahun, 30 tahun, bahkan paling banyak 80 tahun, 100 tahun. Maka jika mereka telah pergi, tersisalah waktu untuk kita. Dari itu, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in mengatakan, setiap hari yang kita lalui itu adalah ghanimah. Ghanimah itu apa? Adalah harta. Harta rampasan perang tu ghanimah yang menjadi dibahagikan kepada kaum muslimin ketika selepas perang. Itu banyak hartanya untuk pasukan berkuda seperti ini, pasukan utama infanteri seperti ini dan sebagainya. Baik, kenapa kita katakan setiap waktu itu adalah ghanimah? Adalah harta kerana orang yang telah mati, mereka tidak akan pernah dapat kembali lagi untuk beribadah. Jika mereka mampu, mereka ingin bangun hanya untuk melaksanakan 2 rakaat mungkin. Jika mereka mampu, mereka ingin kembali keluar daripada kuburnya hanya untuk berpuasa, hanya untuk melaksanakan salat berjemaah dan sebagainya. Dan setiap hari yang mereka angan-angankan itu, yang mereka telah meninggal dunia itu, mereka angan-angankan untuk kembali, hari-hari itu sekarang kita sedang lalui. Kita bernafas dengan nafas yang mereka inginkan. Dan semata-mata ingin kembali, bukan untuk berjalan-jalan, bukan untuk minum kopi, bukan untuk melepak, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menonton cerita drama Korea atau Hindustan atau drama Tamil yang mungkin keluar yang dia belum sempat, atau cerita-cerita superhero yang katalah sebenarnya keluar bulan Disember tapi dia bulan November dah mati. Dia lepas mati dia minta dibangunkan, ya Allah bangunkan aku supaya aku boleh tengok pasal aku nak mati. Tak, dia minta qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, dengan aku kembali aku dapat melakukan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, satu kalimat ucapan yang hanya diucapkan saja. Dan di belakangnya barzakhun, alam barzakh ila yaumi yub'atsun. Akhirnya mereka hanya menyesal tunggu hari kebangkitan. Sedangkan kita memiliki waktu untuk beristighfar. Kita cakap astaghfirullah wa atubu ilaih, satu perkataan itu diinginkan oleh mereka yang telah meninggal dunia lebih daripada dunia dan seisinya. Kita masih mampu, maka jangan sia-siakan waktu kita. Dan insya-Allah dengan majlis yang kita lalui pada malam ini, tuan-tuan menyempatkan diri, saya menyempatkan diri, sama-sama kita mencari waktu untuk menuntut ilmu. Majlis inilah yang mereka yang telah mati itu, yang telah meninggalkan kita, ingin kembali untuk duduk barang sebentar mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Dan di dalam majlis itu dijanjikan ketenangan, diliputi kerahmatan. Kenapa kita tidak tinggalkan walau waktu kita barang sebentar, 1 jam dari hidup kita selama sehari, 24 jam, 8 jamnya kita tidur, 8 jamnya kita bekerja, yang lain kita, sisanya kita habiskan masa untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Wala'udzubillah, untuk maksiat. Kenapa tidak 1 jam sahaja? Lalu kita katakan, mana keseimbangan yang kita katakan
Oh, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dah lah tak seimbang. 1 jam pun kita tak nak, agak berat untuk kita sisakan waktu kita. Apalagi di akhirat nanti kekal, sepatutnya dilebihkan. Terbalik. Eh, tapi mudah-mudahan majlis ini walaupun 1 jam, dia dapat menutupi kesalahan kita selama bagi hari 23 jam yang kita lalui setiap hari. Baik, kita akan mulakan insya-Allah dengan dosa besar kedua. Kita ulang sedikit. Dosa besar pertama adalah apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ampunkan apa-apa dosa kecuali syirik. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, ya, seorang hamba datang dengan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang begitu besar sekali. Dalam riwayat, dosa sebesar gunung. Hampir semua dosa dia pernah lakukan. Tetapi kerana dia bertauhid, dia berakidah hanya Allah SWT satu-satunya yang berhak disembah, tidak melakukan kesyirikan. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Maka Allah SWT ampunkan dosanya. Dalam hadis yang lain, Musa pernah mengatakan, "Ya Allah, ajarkanlah aku satu kalimat yang mana aku beramal dengannya." Allah mengatakan, "La ilaha illallah. Qul ya Musa, la ilaha illallah." Katakanlah, wahai Musa, sebutlah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Musa dia cakap, "Ya Allah, aku dah tahu tu, aku nak yang lain." Lalu kata Allah SWT, "Wahai Musa, seandainya dunia ini, langit dan seisi 7 isinya, beserta bumi dan 7 isinya, itu di kaffah, di satu timbangan. Dan timbangan dengan la ilaha illallah, maka akan malat bihin la ilaha illallah, akan cenderung atau berat yang la ilaha illallah. Maka lawan daripada tauhid adalah syirik. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang kedua, iaitu membunuh manusia. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam dalam keadaan dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya, melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang sangat besar. Surah An-Nisa ayat 93. Kemudian firman-Nya lagi, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Yang bermaksud, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina. Sesiapa melakukan yang demikian, dia akan mendapatkan balasan dosanya. Azab seksa pada hari kiamat akan digandakan baginya, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Maka mereka itulah golongan yang digantikan kesalahan dengan kebaikan oleh Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Furqan ayat 68 hingga ayat 70. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Sesiapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi ini, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surah Al-Maidah ayat 32. Jadi maksudkan ini, membunuh manusia tanpa alasan, manusia boleh dibunuh dengan alasan apa? Hudud dan qisas. Dan itu adalah di bawah wewenangan hakim, bukan manusia biasa. Baik. Ayat berikutnya Allah Taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan apabila anak perempuan yang tak ditanam hidup-hidup itu ditanya, atas dosa apakah dia dibunuh? Surah At-Takwir ayat 8 sehingga 9. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Fadzakara qatlan nafsi allati harramallah. Yang bermaksud, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Lalu baginda menyebutkan membunuh nyawa yang diharamkan Allah. Jadi ada 7 dosa besar. Antaranya apa? Syirik kepada Allah. Ini langsung masuk ke pembahasan kita lah. Yang membunuh. Maka diambil hanya bab membunuh. Tapi saya bacakan yang 7 dosa itu. Pertama adalah syirik kepada Allah. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak.
makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri pada hari peperangan, dan melemparkan tuduhan zina terhadap wanita yang memelihara dirinya yang beriman, serta bebas daripada tuduhan jahat. Baik. Antaranya bermakna syahid dalam bacaan kitab kita hari ini adalah dosa membunuh nyawa yang diharamkan Allah. Baginda bersabda, ketika ditanya, apakah dosa yang paling besar? Antaja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Qala thumma ayyu? Qala an taqtula waladaka khasyata ay yata'ama ma'aka. Qila thumma ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarika. Yang bermaksud, ketika ditanya Rasulullah SAW, dosa apa yang besar? Tadi kita dah sebut 7 dosa. Kemudian dalam hadis lain, dosa apa yang besar? Kata Rasulullah, kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah. Yang ini syirik lah. Ya, sedangkan dia menciptakanmu. Yang kedua, kemudian Rasulullah bertanya, sahabat tu bertanya, kemudian apa? Baginda menjawab, kamu membunuh anak kamu kerana takut dia akan makan bersama kamu. Yang ini takut miskin. Ini adalah adat orang jahiliyah, orang Arab dahulu. Dan ternyata tuan-tuan puan, adat ni selepas saya baca, bukan hanya ada pada bangsa Arab, ada pada bangsa Melayu, ada pada bangsa Cina, ada pada bangsa India, yang mana mereka ada pada seluruh bangsa. Pada zaman jahiliyah dahulu, mereka membunuh anak mereka kerana takut atau malu. Takut miskin atau malu. Tapi kemudian dosa yang ketiga adalah kamu berzina dengan isteri jiranmu. Berzina dosa besar, tapi berzina dengan isteri jiran, kerana jiran ini haknya terhadap kita bagaikan keluarga. Hampir menjadi ahli waris. Tapi mereka bukan ahli waris. Maksudnya hak jiran ini besar. Tetapi berzina dengan isteri jiran bermakna dia telah melanggar satu hak yang besar. Syahid daripada hadis ini adalah membunuh anak kerana takut miskin. Baik, kemudian kita baca lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Qila ya Rasulullah, hadha lil qatil, fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Apabila dua orang muslim bertemu dengan menghunus pedang masing-masing, yang bertujuan membunuh, maka si pembunuh dan orang yang dibunuh berada dalam neraka. Maka ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, neraka ini memang untuk pembunuh. Tetapi kenapa orang yang dibunuh turut dimasukkan ke dalam neraka? Maka baginda menjawab, sesungguhnya yang dibunuh itu sangat berkeinginan untuk membunuh kawannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian baginda SAW bersabda lagi, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin. Seseorang itu masih berada dalam lingkungan agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang hak baginya. Yang ini membunuhkan seseorang tanpa hak. Kita dah kata ada orang yang boleh dibunuh. Seperti dalam hudud, dalam qisas. Itu bukan hak kita yang menentukan. Hak siapa? Hakim yang yang mewakili pemerintah. Kemudian mungkin dalam peperangan. Contoh ada peperangan jihad yang dipanggil oleh pemerintah. Maka boleh membunuh. Jika tidak, maka tidak boleh. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'. Janganlah kamu kembali menjadi kafir selepas kewafatanku dengan saling berbunuhan di antara kamu. Jadi Rasulullah menamakan orang yang saling berbunuh itu sebagai kafir. Bashir bin Muhajir berkata daripada Ibnu Buraidah, daripada bapanya, bahawa Nabi SAW bersabda, la qatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Demi Allah, pembunuhan seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya seluruh dunia. Ini adalah sumpah. Sumpah ini adalah suatu benda yang hak, yang betul-betul benar. Apa kebenaran kat sini yang Rasulullah SAW bersumpah dengannya? Bahawa nyawa seorang mukmin itu lebih ringan daripada hilangnya dunia ini. Seluruh dunia ni kalau seandainya kiamat sekalipun, itu tak lebih besar daripada kehilangan seorang mukmin. Baginda SAW bersabda lagi, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang itu masih berada dalam lingkungan agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang haram baginya, membunuh seseorang tanpa hak. Hadis di atas diriwayatkan dengan lafaz di sisi Bukhari. Baginda SAW bersabda,
awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima'i. Perkara pertama yang diputuskan hukumannya antara manusia ialah urusan pertumpahan darah. Nanti di akhirat, pertama yang akan diputuskan adalah perkara pertumpahan darah. Maka haruslah seorang melihat. Sebelum kita lihat ni, benda-benda ni besar. Pertumpahan darah seorang mukmin, orang begitu mudah menjatuhkan darah seorang mukmin, dan termasuk juga menjaga hak mereka, menjaga kehormatan mereka. Berapa ramai daripada kita yang mencabik-cabik, mengkoyak-koyakkan kehormatan mereka dengan mengumpat. Nanti mengumpat, menghina, mencaci, ada pembahasannya sendiri, ada babnya sendiri. Kita masuk lagi. Quraisy meriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qauluz zur atau qala syahadatuz zur. Antara sebesar-besar dosa daripada dosa-dosa besar, dosa besar kita dah sebut banyak tadi. Ada yang daripada hadis yang tujuh hadis tadi, ada yang daripada hadis yang lain. Tapi dosa besar yang paling besar, pertama adalah syirik kepada Allah, membunuh manusia, derhaka kepada kedua ibu bapa. Hati-hati. Nanti ada babnya sendiri, tapi derhaka ini adalah dah dosa besar, paling besar antara dosa besar adalah berhaka kepada ibu bapa, kemudian perkataan dusta. Maksud perkataan dusta adalah sumpah atau persaksian dusta di sini. Dia cakap, wallahi, dia tak buat, padahal dia buat. Walaupun tu ahli keluarga dia sendiri, maka ini adalah antara dosa besar. Syahidnya di sini apa? Qatlun nafs, membunuh manusia. Diriwayatkan daripada Humaid bin Hilal, katanya, Bishr bin Asim memberitahu kami, Uqbah bin Malik memberitahu kami daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Inna Allah aba alayya man qatala mu'mina, qalaha thalathan. Sesungguhnya Allah enggan menerima permohonanku supaya diberi keampunan kepada siapa yang membunuh seorang mukmin. Maka Uqbah berkata, baginda mengucapkan sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan melalui perawi yang mendapati syarat Muslim. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi. Baik, di buku dan di PDF ada perbezaan. Jadi saya stick on buku. Kalau ada sama baru kita masuk. Jadi yang kita utamakan buku, tetapi majoritinya lebih kurang sama. Baik. Kerana di buku ada yang diterjemahan tapi dia tak ada hadis, teks hadis dia di PDF. Tapi di buku ada teks hadis dia. Baik, maka saya katakan sekali lagi yang belum beli buku, boleh hubungi admin kami, nanti dia akan diberi link atau cari sendiri buku yang sama lebih kurang kita akan Telaga Biru di Shopee ada. Baik, kita teruskan. Nabi SAW bersabda lagi, ma min nafsin tuqtalu zulma illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Tidak ada seorang yang dibunuh secara zalim melainkan tanggungan darahnya dipertanggungjawabkan ke atas anak pertama Nabi Adam. Kerana dialah manusia pertama yang memulakan pembunuhan di atas muka bumi ini. Dan manusia pertama yang bunuh adalah anak Nabi Adam AS. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Sekali lagi saya ingatkan, setiap kali saya membaca, tuan-tuan yang mendengar, di sana ada yang mungkin sedang memandu, sedang mencari rezeki, ada yang sedang menyapu, ada yang sedang masak, ada yang sedang macam-macam sambil bersantai. Semuanya jangan lupa untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Jawab sallallahu alaihi wasallam. Paling mudahlah. Kata Allahumma salli wa sallim alaihi dan sebagainya. Baik, saya bacakan lagi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Sesiapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang telah berjanji untuk taat kepada pemimpin Islam, dia tidak akan menghidu bau syurga, sedangkan baunya boleh dihidu sejauh jarak perjalanan 40 tahun. Nah, jadi ini adalah kita katakan mu'ahad, orang kafir itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti kecuali harbi. Saya yang ini penting, maka saya akan bagi ta'liq. Ta'liqnya apa? Saya akan bagi tambahan nota di sini. Baik. Baik, tuan-tuan. Orang kafir tu ada 4 jenis. Kafir dan jenisnya. Baik. Yang pertama,
zimmi. Yang kedua, mu'ahad. Yang ketiga, musta'man. Musta'man. Saya kasihlah musta'man. Baik. Yang keempat, harbi. Tiga yang pertama, tuan-tuan dan puan. Tiga yang pertama ni, satu, zimmi, mu'ahad, musta'man. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Harta mereka berada di bawah jaminan kaum muslimin, berada di bawah jaminan Rasulullah. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh, pokoknya tidak boleh disakiti, tidak boleh diambil darahnya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membunuh mereka tak mencium bau syurga 40 tahun. 40 tahun tu. Jangankan masuk syurga. Cium bau syurga je tak cium. Yang mana perjalanan itu memakan masa 40 tahun, apalagi masuk syurga. Baik, yang boleh diganggu, yang boleh diperangi hanya satu, harbi. Jadi apakah harbi ini? Harbi ini adalah yang ketika negara mereka dan negara kita berperang dan pemerintah menyuruh kita untuk berperang mempertahankan negara sebagai contoh. Baru kita boleh memerangi mereka. Baik. Zimmi, apa dia punya definisi? Zimmi ni orang non-Muslim yang tinggal dekat negara Muslim. Bermakna mereka ada perjanjian dengan pemerintah kita. Pemerintah, mereka harus bayar pajak, jizyah. Mereka juga menjalankan kewajipan mereka sebagai rakyat. Maka tidak boleh diganggu. Mu'ahad. Mu'ahad ni adalah orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, yang negeri bukan Islam, tapi dia ada janji dengan negara kita. So sekarang ni, kita punya kaedah dia, semua negara ada perjanjian di bawah PBB. Tidak boleh mengganggu gugat negara lain. Maka tidak boleh kita pergi ke Australia sebagai contoh, terus kita memakai pahaman ekstremis. Bom sana, bom sini. Tak boleh. Kalau orang buat macam tu dapat pahala, lihat hadis tadi. Man qatala mu'ahadan. Mereka termasuk mu'ahad. Tak bau-bau syurga. Yang mana perjalanan 40 tahun perjalanan. Subhanallah. Jadi kita harus ingat, jangan ambil ayat satu. Oh, boleh memerangi, boleh bunuh. Tak boleh. Ada perjanjian. Yang keempat, musta'man. Orang kafir, non-Muslim, yang masuk ke negara kita, yang diberikan keamanan oleh pemerintah kita. Jadi, zimmi, mu'ahad, musta'man ni, secara definisinya lebih kurang sama. Semua yang ada perjanjian. Cuma bezanya zimmi, orang kafir tinggal dekat negara Islam. Mu'ahad, orang kafir tinggal dekat negara kafir. Tapi negara itu ada perjanjian dengan negara Islam. Musta'man, orang kafir yang datang daripada negara mereka ke negara Islam dengan ada perjanjian untuk tidak disakiti. Jadi definisi lebih kurang sama. Yang boleh hanyalah harbi. Ini harus saya berikan ta'liq kerana ramai orang yang salah faham. Orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah tidak akan menyakiti mereka. Kecuali dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Kerana kita memegang hadis ini. Memegang hadis ini. Baik. Kita baca lagi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha zimmatullah wa zimmatu rasulih faqad akhfara zimmatallah wa la yurah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 kharifan. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang mendapat perlindungan daripada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah membatalkan perlindungan Allah ke atasnya, serta tidak akan dapat menghidu bau syurga, sedangkan baunya boleh dihidu sejauh perjalanan 40 musim luruh. Yang ini 40 tahun. Riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi menilai hadis ini sebagai sahih. Ini hadis sebagai penekan hadis yang tadi. Tidak boleh diganggu kerana mereka berada perlindungan daripada Allah. Tapi Ustaz, orang kafir tu jahat dengan kita. Sebagai contoh. Dia selalu cakap dekat Facebook benda yang baik. Kan dia harbi. Apa kita katakan tadi? Siapa yang berhak menentukan dia harbi? Pemerintah. Bukan kita. Bukan siapa-siapa. Apa hikmahnya? Kalau tidak terjadi kekacauan di mana-mana. Asalkan saya cakap, tuan-tuan, ini harbi. Kita boleh bunuh. Tak boleh. Ini ada jaminan daripada Allah dan Rasulnya. Ada perlindungan daripada Allah dan Rasulnya. Baik, kita masuk lagi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda,
Man a'ana ala qatli mu'minin bi syarti kalimatin laqiyallaha maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Sesiapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin walaupun dengan separuh daripada satu perkataan, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua-dua belah matanya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Dia membunuh tapi bukan dengan perbuatan, dengan perkataan. Dia mengejek orang ini, sebagai contoh, patut dibunuh. Dia telah mengkhianati negara. Orang ini bekerjasama dengan orang musuh negara. Boleh dibunuh. Sekali orang tu mati, dibunuh oleh orang lain. Tetapi orang tersebut terpengaruh dengan tulisan dari sekian banyak tulisan di Facebook sebagai contoh. Maka kita telah ikut terbunuh dan dia akan datang berjumpa dengan Allah. Di dahinya ada tulisan ayisun min rahmatillah. Orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun terdapat kritikan pada sanadnya. Diriwayatkan daripada Muawiyah, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan." Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa kecuali seorang laki-laki yang mati sebagai seorang kafir. Jelas tak ada ampunan bagi dia. Atau seorang lelaki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Riwayat An-Nasa'i. Baik, jadi ini termasuk dosa besar selepas kufur atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan minum sekejap. Saya minum je. Agak banyak bercakap ni, haus sikit. Sebelum kita mulakan pasal sihir ni, saya ingin membawa satu cerita yang mana cerita ini terjadi dan berlaku di kalangan masyarakat kita. Sekejap saya nak pastikan dah ni belum. Okey, dah mute dah. Dah unmute. Baik. Ada orang yang dia berjualan atau berniaga selama mungkin 20-30 tahun dari tempat. Kemudian datang saingan dia. Datang orang tiba-tiba buka kedai dekat sebelah dia dan ternyata orang dekat sebelah tu lebih besar, lebih banyak customer-nya. Maka mulalah terjadi iri. Bila terjadi iri, yang satu hari mungkin dia boleh untung RM1,000-RM2,000 bersih, akhirnya tinggal 100-200. Wah, 90% dia punya keuntungan. Mulalah orang yang pertama ni, yang iri, yang rupanya kedainya dah dikalahkan kemasyhurannya, datang kepada seorang ustaz. Niatnya baik. Ustaz ni pun pakai serban. Dililiti dengan tasbih yang besar di dadanya. Ni contoh je. Tuan-tuan ikut cerita saya. Lalu, Ustaz, macam mana saya punya perniagaan ni semakin merudum kerana ada saingan. Saya tak nak pergi jin, tak nak pergi buat sihir, tak nak apa, Ustaz. Saya cuma nak doa atau kalau ada benda-benda yang boleh menarik pelaris. Maka Ustaz ni beri, okey, yang pertama, awak tampalkan ayat 1,000 dinar ni di kedai awak. Yang kedua, awak taburkan garam di hadapan kedai saingan awak. Tapi Ustaz ni bukan sihir. Bukan sihir. Ini saya cuba tengok. Ni ayat 1,000 dinar. Garam ni pun saya bacakan Bismillah, Al-Fatihah tadi saya baca je. Tak ada masalah. Lalu pergilah orang tadi tu. Dia tampalkan ayat 1,000 dinar dan dia taburkan garam dekat saingan kedai dia tadi tu. Peniaga tadi tu. Wah, akhirnya orang yang nak pergi kedai tadi tak nampak kedai tu tiba-tiba. Dia pergilah ke kedai yang pertama. Tapi dia kata dia bukan sihir. Syaitan tu tuan-tuan. Dia kalau datang kat depan kita, dia takkan cakap, wahai, siapa dia kat sini saya baca nama satu-satu lah yang ada. Wahai Lutfi sebagai contoh. Wahai Cik Ismail. Atau wahai Abdul Hafiz. Contoh je lah. Mari pergi neraka. Syaitan cakap jantung mestilah kita tak nak ikut. Tapi syaitan menghiasi seakan-akan ayat Al-Quran itu baik, ditampal. Walhal ayat Quran itu dibaca, bukan ditampal. Bukan pelaris. Jika begitu,
Al-Quran ditampal sebagai pelaris, apa bezanya sebagai contoh dengan kedai Cina yang letak kucing, patung kucing yang tangannya itu bergerak. Tuan-tuan tahu kan? Dengan niat yang sama untuk melariskan dagangannya. Okay. Ini analogi pertama. Analogi kedua, dan ini banyak berlaku di masyarakat kita juga. Seorang pemuda kampung tiba-tiba kedatangan. Kedatangan ni apa maksudnya? Ada orang daripada bandar balik kampung. Balik kampung ni. Seorang pemudi lah, perempuan yang cantik. Lalu pemuda ni yang sama. Dia datang kepada seorang kiai. Dia kata, "Wahai kiai, saya ni tertarik lah dengan perempuan ni. Saya tak pernah nampak perempuan secantik ini." Orang kampung biasalah kan. Bila nampak perempuan, mungkin di kampungnya tak banyak perempuan lah. Akhirnya kata kiai, "Baiklah, awak ada apa, awak ambil apa-apa yang berkaitan dengan perempuan ni. Entah tu rambutnya, atau gambarnya, uh, atau apa-apa yang berkaitan lah, kasutnya, pakaian ni." Maka kebetulan perempuan tu pula meletakkan gambarnya di Facebook. Maka diambil gambar Facebook, dia printkan, kemudian diberi kepada kiai. Kiai yang kita tak kata bomoh tau. Kita kata kiai. Maka kiai ni pun membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, baca surah, lalu kemudian dibacakan macam-macam. Perempuan ni pula tiba-tiba merasa macam ada, dia tak rasa apa-apa. Dia rasa macam ketika melihat laki-laki ini pada hari-hari biasa, jadi tertarik. Setiap hari dia sampai mengigau, meracau-racau ingin berkahwin dengan lelaki itu. Walhal dia tidak kenal sebelumnya. Padahal ni kiai. Baik. Ini tuan-tuan dan puan, analogi yang dua yang saya bawa ni adalah satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Macam saya katakan tadi, syaitan tidak akan datang tarik kita kepada neraka cakap, "Mari ikut aku." Tetapi dihiasi amalan kita. Dihiasi perbuatan-perbuatan yang itu adalah syirik. Yang ini sihir dan sebagainya. Sihir pengasih, sihir pelaris, sihir pelet. Pelet ni sihir pengasih lah kalau di negara jiran di Indonesia dan sebagainya. Dan ini tuan-tuan puan, berlaku dekat orang-orang yang saya kenal dan mereka belajar agama. Belajar agama. Ada wanita yang sampai pakai tudung, jadi tak pakai tudung hanya kerana gambar di Facebook. Saya kenal. Dan abangnya tu, abangnya pada perempuan ni adalah sahabat saya. Subhanallah. Jadi kita haruslah berhati-hati. Tapi Ustaz, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Bukan ayat Al-Quran yang mereka bacakan itu. Dan mereka sebenarnya telah menghiasi amalan mereka, seakan-akan itu bacaan Al-Quran, padahal tidak. Daripada beberapa seminar tentang sihir yang kami hadiri di Madinah, antara sihir ni, ada sihir ni kebanyakan mereka akan buat apa? Contoh, kalau dia pasang ayat dekat dinding, dia pasang, tapi dia akan macam putus-putuskan. Contoh, Kul huwallahu ahad. Kul dia kat sini, dia buat gambar bintang, raja. Huwa tu kat sini, Allah tu kat sini, ahad tu kat sini. Jadi dia terbalikkan. Dan itu sebenarnya dimasukkan inti-inti penghinaan terhadap ayat Al-Quran tanpa kita sedar. Contoh, ketika mereka membaca Al-Fatihah sebagai contoh, mereka akan baca tanpa makhraj. Mereka akan salah. Tuan-tuan pernah dengar contoh kes tok bomo, apa bomo kelapa tu? Bomo teropong tu, yang kat Malaysia tu. Yang dekat Malaysia tu, alamak tersebut negara pula. Dekat negara Nusantara ni lah. Bila cuba tengok macam mana dia baca Al-Fatihah. Salah kan? Kita pun baca, kita ni yang tak belajar agama tinggi pun boleh tahu bacaannya pelik. Orang cakap mungkin dia tak belajar. Bukan, memang sengaja disalahkan. Kerana sihir ni tuan-tuan, semakin tinggi penghinaan terhadap Allah, terhadap agama, semakin besar sihir yang didapatkan. Sekali lagi saya katakan, semakin besar sihir ni, penghinaan terhadap Allah, dihinakan dengan membaca Al-Quran, dirosakkan Al-Quran, dipecah-pecah, letak gambar bintang, letak gambar slipper sebagai contoh, Al-Quran diletak atas gambar slipper sebagai contoh. Maka semakin besar penghinaan terhadap Allah, semakin besarlah sihir yang didapatkan. Maka kita terkagum-kagum, kiai ini boleh terbang, ustaz ini boleh berada di dua tempat dalam masa yang sama sebagai contoh. Kata Imam Syafi'i, janganlah kalian, nanti saya cari teks hadisnya,
apa asarnya daripada Imam Syafi'i, janganlah kalian mengkagumi seseorang yang boleh terbang sekalipun, melainkan kalau dia berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Kerana orang yang boleh terbang mungkin jin bantu, boleh jadi makul, masuk akal. Dia berada kalau dia bercakap dekat atas pentas seakan-akan macam harimau sebagai contoh. Ini cerita-cerita yang kita terkagum-kagum. Saya solat Jumaat di Mekah sebagai contoh. Kata Imam Syafi'i, selagi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia bukan wali. Baik, kita masuk kepada sihir. Itu adalah mukadimah pada sihir. Dan tadi saya ceritakan, dan saya rasa tuan-tuan dan puan mungkin pernah mengalami atau ada kenalan yang pernah mengalami. Maka saya selalu nasihatkan kepada orang-orang, terutamanya wanita, yang upload atau memuat naik gambarnya di social media. Berhati-hatilah. Boleh dijadikan tempat untuk disihir. Dan ini berlaku tuan dan puan, dan saya saksikan sendiri sampai wanita tersebut yang kawan adik kepada kawan saya ni, daripada buka tudung sampai pakai tudung sampai buka tudung. Buka tudung sampai tinggalkan solat. Sampai hamil. Sampai ada anak. Subhanallah. Wala'udzubillah. Mudah kita semua dan anak keturunan kita dilindungi daripada hal-hal tersebut. Jadi kita akan tutup dengan kisah. Kita mungkin akan kita tutup dengan kisah bagaimana cara mengelak sihir. Tapi kita baca dulu. Sihir. Kita bacakan. Hal ini disebabkan pengamal sihir sudah tentu menjadi kafir. Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102. Tidak ada tujuan bagi syaitan di laknat itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, melainkan untuk mensyirikkan Allah melaluinya. Allah Ta'ala berfirman tentang Harut dan Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Maksudnya, sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan selepas menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu, ada juga orang yang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Ini sihir yang pertama. Sihir pertama dalam Bani Israel, itu adalah sihir pemisah yang menceraikan antara suami dan isterinya. Saya sambung lagi ayatnya. Padahal mereka tidak akan sama sekali dapat memberi mudarat seorang pun dengan sihir itu, melainkan dengan izin Allah. Sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka, kaum Yahudi, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu, dia tidak lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 102. Kamu dapat melihat ramai orang yang sesat melibatkan diri dengan sihir, menyangka bahawa ia hanyalah haram, sedangkan mereka tidak menyedari bahawa ia sebenarnya termasuk daripada kekufuran. Lalu mereka pun mempelajari as-simiyah. Apa simiyah ni? Dalam kitab Dustur Al-Lama, as-simiyah adalah ilmu yang menguasai khayalan manusia lalu mewujudkan bayangan yang sebenarnya tidak wujud secara hakiki. Dia boleh berasa seronok atau takut dengan bayangan itu. Ibnu Khaldun menyebutkan sebagai ilmu rahsia huruf. Baik, ini as-simiyah dan mengamalkan. Sedangkan ia memang sihir. Ilmu memisahkan seorang lelaki dari isterinya, itu juga sihir. Serta ilmu yang menimbulkan kasih sayang seorang suami kepada isterinya. Dan ilmu yang mencampakkan kebencian sesama mereka. Serta perkara-perkara seumpamanya. Dengan menggunakan ungkapan yang tidak diketahui maksudnya, yang kebanyakannya adalah syirik dan sesat. Hukuman bagi pengamal sihir adalah dibunuh kerana ia merupakan perbuatan kufur kepada Allah atau menyerupai kufur. Nabi SAW bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat fadzakara minha as-sihr. Antara 7 dosa besar adalah sihir. Maka seorang hamba hendaklah bertakwa kepada Tuhannya dan janganlah dia terlibat dengan urusan yang merugikannya di dunia dan akhirat.
Diriwayatkan daripada Nabi SAW juga bahawa baginda bersabda, Haddus sahiri darbatun bis-saif. Hukuman bagi pengamal sihir ialah dipancung kepalanya. Tapi sebenarnya ini adalah Jundub, kata-kata Jundub, yang ini marfu', hadis ini marfu'. Baik, mauquf maksudnya. Bajalah bin Abadah berkata, surat Umar radhiyallahu anhu telah sampai kepada kami setahun sebelum kewafatannya yang memerintahkan bunuhlah semua pengamal sihir lelaki dan perempuan. Jadi hukuman untuk mereka ahli sihir adalah apa? Dihukum hudud, bunuh. Diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Salasatun la yadkhulul jannata mudminu khamrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bis-sihr. 3 golongan yang tidak akan masuk syurga. Pertama, penagih arak. Orang yang memutuskan hubungan persaudaraan dan orang yang membenarkan sihir. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', ar-ruqa wat-tamaimu wat-tiwalatu syirkun. Jampi-jampi yang menggunakan nama-nama berhala dan syaitan, tangkal-tangkal, azimat tangkal-tangkal, dan sihir pengasih, tiwalah, ialah perbuatan syirik. Ruqa, tamaim, tiwalah. Kalimah tiwalah ialah sejenis sihir untuk menjadikan isteri sayang kepada suaminya. Manakala kalimah tamimah ialah tangkal yang dipercayai boleh menghalang kejahatan ain daripada pandangan mata. Penyakit ain ni kita akan terangkan nanti, insya-Allah. Dia sangat berbahaya. Pandangan mata, maka kalau kita memuji orang, kita melihat sesuatu yang kita kagum pada orang, entah itu hartanya, atau orang itu mungkin tampan, atau orang itu kerjanya baik, atau apa-apa yang mengagumkan kita, ucapkanlah perkataan tabrik. Yakni, ucapkanlah barakallahu fiik, masya Allah, tabarakallah, burika fiik, barakallahu fiik, dan mubarak, dan sebagainya. Agar dia tidak terkena ain. Ketahuilah bahawa, kita sambung balik buku, ketahuilah bahawa banyak dosa besar, bahkan kebanyakannya kecuali sedikit, tidak diketahui oleh ramai umat Islam tentang keharamannya, serta tegahan dan ancaman buruk tentangnya tidak sampai kepada mereka. Maka, kategori manusia ini terdapat penelitian. Seseorang alim tidak boleh menghukum orang yang jahil secara tergesa-gesa. Sebaliknya perlu berlembut dengannya dan mengajarkan kepadanya ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Tambahan pula jika orang jahil itu masih belum masuk Islam, setelah membesar di negara bukan Islam yang jauh, kemudian ditawan dan dibawa ke negara Islam, dia umpama orang yang berbahasa Turki atau Kurd. Kurd ni penduduk Azerbaijan yang berbangsa Nasrani, yang musyrik serta tidak pandai berbahasa Arab. Lalu pemerintah Turki membelinya dalam keadaan dia tidak tahu dan faham tentang Islam, dan sepenuh kesungguhan dia mampu melafazkan 2 kalimah syahadah. Jika dia memahami bahasa Arab sehingga dapat mengetahui maksud 2 kalimah syahadah selepas beberapa hari, alangkah untungnya. Kemudian mungkin dia melaksanakan solat, mungkin dia meninggalkannya. Begitu juga dia mungkin boleh membaca surah Al-Fatihah dengan baik jika dia memiliki ilmu agama. Tapi jika keadaan gurunya sepertinya, maka dari mana si jahil ini boleh mengetahui tentang syariat Islam, dosa-dosa besar dan keperluan untuk menjauhinya, serta kewajipan-kewajipan dan tuntunan pelaksanaannya. Jika orang ini telah diperkenalkan dengan dosa-dosa besar yang membinasakan dan diberi ingatan supaya menjauhinya, serta diperkenalkan pula dengan amalan fardu lalu berpegang dengannya, maka dia orang berbahagia. Namun keadaan begini jarang sangat berlaku. Oleh itu seorang hamba haruslah memuji Allah atas nikmat pemeliharaan ini. Jika ada yang bertanya, si jahil tadi bersikap cuai kerana tidak bertanya perkara yang wajib ke atasnya, maka dijawab, ini sahajalah perkara yang bermain di fikirannya. Dia tidak merasakan bahawa bertanya kepada orang yang mengetahui tentang semua itu adalah satu kewajipan baginya. Siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, tidak akan beroleh cahaya. Oleh itu, seseorang tidak dikira berdosa, melainkan selepas dia tahu dan dibentangkan hujah ke atasnya. Sesungguhnya Allah Maha lembut terhadap hamba-Nya. Allah SWT berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak mengazab siapapun sebelum kami mengutus seorang rasul untuk menerangkan perkara yang benar atau salah. Surah Al-Isra ayat ke-15. Dahulu ada sebilangan sahabat yang tinggal di Habsyah, dan dalam masa yang sama turunlah perintah dan larangan ke atas Nabi SAW. Namun larangan tersebut tidak sampai kepada mereka melainkan selepas berapa bulan mereka dimaafkan dalam tempoh berapa bulan kerana tidak tahu sehingga dalil sampai pada mereka
Begitu juga lah keadaan orang yang tidak tahu, dia dimaafkan kerana jahil, dia mendengar nas, wallahu alam. Taib, ini adalah dosa besar yang mana jika dibentangkan hujah, barulah kemudian diberikan hukuman. Jika tidak, maka tidak diterangkan dan tidak langsung diberikan hukuman ke atas mereka. Taib, berkaitan dengan sihir, tuan-tuan puan, kita katakan tadi bahawa kaedahnya adalah, kaedah sihir tadi apa? Itu semakin besar penghinaan mereka di hadapan Allah, semakin besarlah mereka mendapat pertolongan daripada syaitan dan jin, atau jin yang syaitan. Baik, dia pecah-pecahkan Al-Quran, dia baca Al-Quran sengaja disalah-salahkan tajwid, maka dia akan mendapatkan bantuan yang banyak daripada syaitan dengan itu. Baik, begitu pula dengan apa namanya, syaitan. Macam mana kita dapatkan bantuan syaitan dengan jin ni? Contohnya, apa yang mereka minta? Mereka minta pengeras. Pernah minta ayam hitam, pernah minta contohnya taburkan beras contohnya di lautan dan sebagainya. Baik, hal-hal ini tuan-tuan dan puan, kenapa? Kerana jin-jin itu mereka tak makan ayam tu, mereka tak makan beras tu, tetapi ketika kita menghadiahkan ayam itu, seakan-akan kita menghadiahkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah, itu satu penghinaan terhadap Allah. Kerana apa? Itu syirik. Inna salati, kul inna salati, kata Allah, salatku, wa nusuki, ibadahku, sembelihanku, wa mamati, hidupku, wa mahyaya, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Mati dan hidupku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik dunia ini. Baik. Pernah dengar hadis tentang seorang laki-laki yang mana dia masuk syurga kerana seekor lalat. Ada seorang lelaki yang masuk syurga kerana masuk neraka kerana lalat. Saya bacakan teks hadisnya, terjemahannya. Okay. Seorang laki-laki melewati suatu kaum penyembah berhala. Lalu kata kaum ini, sembahkan, kau persembahkanlah suatu untuk berhala ini. Dia kata, aku tak ada apa-apa. Maka kata penyembah berhala ni, kaumnya, sembahkanlah walaupun seekor lalat. Maka laki-laki ini, dan dia menyembahkan dengan hatinya, dia potong lalat tu dibunuh untuk berhala ni, maka kemudian dibunuh oleh pemuja berhala tadi, dia masuk dalam api neraka. Lelaki yang kedua melewati kaum penyembah berhala yang sama, kata sembahkanlah untuk berhala ni, aku tak ada apa-apa untuk disembahkan. Maka kata sembahkanlah kalau walaupun seekor lalat. Maka disembahkanlah. Laki-laki cakap, aku takkan sembahkan. Maka dibunuh laki-laki itu, maka dia masuk ke syurga. Maka hadis ini dikenal dengan dakhalar rajulu dzubaban. Dakhalar rajulu nar bizubab wa dakhalar rajulu al-jannah bizubab. Seorang lelaki masuk neraka kerana seekor lalat, dan seorang lelaki masuk neraka syurga kerana seekor lalat. Maka kita dapat tahu daripada sini bahawa dengan kita menyembahkan sesuatu pengeras walaupun lalat kepada selain Allah, balasannya adalah neraka. Kerana itu syirik. Dan itulah sihir. Dia akan minta sesuatu. Dia akan minta, dia tak perlu lalat ni. Mereka tak perlu ayam hitam. Mereka tak perlu kita, dan perkataan yang kita sebut tadi lah. Yang mereka perlukan hanyalah kita berlaku, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya sebenarnya nak cerita, tapi saya penat. Saya minta air sekejap, minum air sekejap, nanti saya sambung cerita lagi ya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Ingin saya ceritakan, kisah ini berlaku di Arab Saudi oleh seorang syekh yang kami ikuti. Dia punya syekh ni, dia punya seminar. Jadi syekh ni, dia adalah salah seorang bekas, waktu tu dia bekas ketua polis syariat. Beliau mengatakan satu hari dia pernah dengan tim dia lah, polis syariat kat Saudi ni ada polis syariat, dan kita tahu ada dua orang yang dihukum bunuh di Saudi ni, selain orang yang membunuh lah. Yang pertama ahli sihir, yang kedua pengajar ajaran sesat. Jadi satu hari, dan biasanya orang yang mengajar ajaran sesat pasti melakukan sihir. Untuk apa?
Sebab orang terkagum dengan orang yang mengajar sesat ni. Dengan apa? Dengan sihir dia lah. Dia kata ni karamah. Walhal tu sihir. Jadi dua ni saling berkait. Tapi tak mestilah. Tapi kebanyakan pengajar sesat melakukan sihir. Ada khadam. Ada qarin yang jaga dia. Dia pasti cakap macam tu. Okay? Atau ada jin yang baik. Walhal kita tidak perlu pada mereka. Hidup kita dengan jin ni semua lain. Sama lagi cerita Syekh ni. Dia bercerita bahawa satu hari dia dengan tim dia dapat tangkap satu ahli sihir yang dikejar oleh pemerintah Saudi selama bertahun-tahun. Lalu kita katakan, apa hukuman tadi? Kalau di Saudi hukum bunuh lah. Dihukum penggal. Akhirnya ditanyakan kepada ahli sihir yang ditangkap ni. Apa kau punya your last wish? Kau punya harapan terakhir. Dia kata, aku nak jumpa dengan orang yang tangkap aku. Lalu datanglah Syekh ni. Dia kata, Syekh, macam mana kau dapat tangkap aku? Kata Syekh ni, aku tangkap kau macam biasa. Tak ada apa-apa, tak ada amalan apa. Tak ada bacaan-bacaan khusus. Dia kata, tak mungkin. Jin aku ni semua kuat. Kata ahli sihirnya. Jin aku ni semua kuat. Aku dah lari bertahun-tahun. Diriwayatkan 10 tahun daripada kejaran kalian. Tetapi kenapa kau dapat tangkap aku? Sebab jin aku semua tertutup mata dia. Ada apa amalan atau bacaan yang kau cakap? Kau baca? Dia kata tak ada. Tapi dia ingat, ni satu amalan untuk tuan-tuan puan, boleh diamalkan. Okay? Dia ingat sebelum dia keluar rumah, keluar daripada rumahnya pagi tu, dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kalau nak panjang lagi, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ahli sihir ni lepas dengar hujah Syekh ni, sebab itulah jin aku semua mata tertutup, kau boleh tangkap aku. Subhanallah. Cerita ni kami dengar, saya lupa nama Syekh ni, Kotak Nabil Bilal, antara dua ni. Beliau bekas orang besar, ahli polis syariah dekat Arab Saudi. Intinya, kita ni dalam Islam ni, intinya Islam ni pasrah. Kita memasrahkan hidup kita semua untuk Allah. Inna salat wa salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Hidup matiku, yang ibadahku, sembelihanku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memakai azimat, tak boleh minta tolong pada jin. Tidak boleh minta tolong pada orang-orang yang nampak ustaz, kiai, habib, tetap maulana, tetapi memakai bantuan jin, tidak boleh. Kenapa? Kita hanya minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita minta tolong dia dalam ruang lingkup kekuasaan dia. Contoh apa? Minta tolong dengan polis untuk tangkap penjahat. Boleh tak? Boleh, bukan syirik. Itu dalam kekuasaan dia. Tapi minta tolong dengan ustaz untuk tahu, ustaz, agak-agaklah ustaz masa depan saya macam mana? Seakan-akan ustaz ni atau kiai ni tukang tilik. Tak boleh, itu bukan kuasa dia. Masa depan milik Allah, bukan milik ustaz, bukan milik kiai. Tapi rumah terbakar, minta tolong dengan bomba, tak ada masalah. Kerana dalam ruang lingkup kekuasaan dia. Tapi kalau melebihi, pergi dekat pergi dekat bomba tolong berikan aku mati masuk syurga, tak boleh, bukan kekuasaan dia. Semua yang khawariqul adah, benda-benda yang di luar kekuasaan manusia, yang tidak di luar kebiasaan adat, itu haruslah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita balik kepada cerita Syekh tadi, dia membaca doa tawakal. Tawakal tu apa? Pasrah pada Allah taala. Dia dapat menangkap ahli sihir yang dikejar bertahun-tahun. Maka di sini, kalau antum lihat di kitab, Khattabi berkata, apabila ruqyah dilakukan dengan Al-Quran dengan Asmaul Husna, hukumnya mubah, boleh. Ruqyah tu apa? Jampi. Ruqyah menggunakan ayat Al-Quran, tak ada masalah. Ruqyah menggunakan nama-nama Allah, tak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh, ruqyah dengan menyembah sesuatu kepada makhluk yang bukan lain. Ruqyah dengan jin. Saya cakap apa tadi? Ruqyah ni benda yang khawariqul ada, benda yang di luar batas kemampuan manusia. Maka tak boleh minta bantuan jin. Jin akan tolong. Jin akan halau jin tu, tapi jin tu akan masuk. Dia halau jin lain, dia masuk jin lain. Kita hanya minta tolong kepada Allah dengan nama-nama Allah SWT, dengan ayat Al-Quran, tidak ada masalah. Baik. Maka Nabi SAW pernah meruqyah Hasan dan Husain dan mengatakan, "A'udzu bikalimatillahi tammah
min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini adalah salah satu daripada cara ruqyah. Aku memintakan perlindungan dari Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan hamah dan ain yang lamah. Baik. Hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan dan kepadanya sahajalah kita berserah diri. Ini sahaja pada hari ini kita mendapatkan 2 dosa besar dan yang paling penting adalah adanya inti-inti akidah, cara melawan sihir dan ain. Dan antara cara melawan ain juga, ain kita akan sambung minggu depan. Kalau saya ingat saya dah habis nafas ni. Saya drive daripada pagi tadi, daripada siang tadi sampai tadi setengah jam sebelum start kelas ni. Jadi agak penat sikit. Saya tahu tuan-tuan dan puan pun penat bekerja, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama kita korbankan waktu kita mendengarkan qala Allah qala Rasulullah ini, kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan akidah yang kuat, tawakal kepada Allah semata. Nanti kita insya-Allah minggu depan tolong ingatkan, kalau saya ingat kita akan ceritakan pasal ain pula, tetapi cara-cara kita berlindung daripada ain dan sihir ini semuanya adalah dengan kita berpasrah kepada Allah, tidak meminta tolong pada jin, tidak meminta tolong kepada manusia, tidak tolong pada ustaz, kiai, walaupun dia lulusan Madinah, walaupun dia lulusan Mesir, walaupun dia mana-mana, selagi dia tidak bertauhid kepada Allah SWT, dia tidak lebih mulia daripada orang yang bertauhid. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, tersalah bahasa dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana orang sihir dizalimi? Bagaimana keadaan mereka di hadapan Allah? Adakah mereka berdosa atau macam mana? Yang disihir, orang disihir dizalimi. Dia kalau dia berubat dengan ruqyah tak ada masalah. Ruqyah menggunakan nama Allah SWT, yang menggunakan ni nama ruqyah sendiri lebih baik daripada meminta ruqyah. Kerana kata Allah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ada 70,000 orang yang masuk ke syurga tanpa hisab. Hisab tu waktu yang lama tuan-tuan dan puan. Dalam Imam Nawawi mengatakan ada yang makan masa 30 tahun menunggu hisab, 70 tahun. Bahkan ada yang sampai 50,000 tahun menunggu hisab. Bayangkan boleh masuk syurga tanpa hisab. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun, tidak meminta ruqyah. Ruqyah diperbolehkan jika menggunakan Asmaul Husna, tetapi meminta ruqyah itu makruh daripada hadis ni. Kenapa? Kerana kita ketika minta ruqyah, takut-takut kita punya diri ni tawakal kita kurang kepada Allah Taala. Tetapi diperbolehkan minta ruqyah. Cuma tak dianjurkan. Kenapa? Kalau orang yang minta ruqyah yastarqun, dia tidak masuk dalam 70,000 orang masuk hisab ni. Siapa lagi mereka yang tak masuk syurga tanpa hisab? La yastarqun wala yaktawun. Yaktawun ni kai, daripada perkataan kai, dia berubat kalau ada apa? Contoh terbilah pedang, badan dia tertembas pedang, kan ada apa orang kata luka kan. Maka orang Arab zaman dahulu cara mereka berubat dengan kai. Kai ni apa? Besi panas dikasih ke api, kemudian diletakkan dekat tubuh badan mereka. Baik, ni adalah benda yang dibenci oleh Islam. Kenapa? Rasulullah tak suka sebab ada bekas yang besar dekat badan dia. Jadi berubat dengan kai boleh? Boleh, tak ada masalah. Tetapi tidak, kalau dia buat, dia tak masuk dalam 70,000 orang tu. Yang pertama apa? Meminta ruqyah. Yang kedua minta yang buat berubat dengan kai, yang di besi panas. Yang ketiga wala yatayyarun. Tatayur dia apa? Berfirasat buruk. Contoh, dia nak keluar dia nampak ada kupu-kupu hitam. Atau burung, kalau orang Arab dia punya adat nampak apa? Dia nampak burung gagak. Bukan burung gagak, sorry. Burung hantu. Maka mereka tak jadi keluar rumah. Bagi mereka, ni macam ada benda yang akan, benda buruk yang akan berlaku. Ini nama tatayur. Jadi 3. Siapa yang buat 3 ni, ruqyah, meminta ruqyah, berubat dengan kai, yang ni besi panas, kemudian tatayur. Tatayur ni berfirasat buruk dengan melihat benda-benda yang ada, maka tidak boleh masuk syurga tanpa hisab. Baik. Kata Rasulullah SAW, tatayur ni berfirasat buruk, setiap daripada kita akan mengalaminya. Contoh tuan-tuan nak melihat, nak belok kanan atau nak belok kiri. Tiba-tiba lihat, kalau pergi sebelah kiri, macam mungkin nanti aksiden lah. Contoh. Dia ada datang dalam hati, bukan kita yang minta. Kata Rasulullah, wa ma minna illa tidak ada daripada kita kecuali merasakan tatayur ni, berfirasat buruk ni. Jadi macam mana? Kata Rasulullah mengajarkan sebuah doa, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka.
Saya type di bawah Allahumma la khaira di komen illa khairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka. Baik. Nak kasih baris agak lama sikit. Tuan-tuan boleh copy daripada sini. Lepas tu nanti kita akan naikkan dia kat YouTube, dengar je. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayrika wala ilaha ghairuka. Siapa yang tatayur, berasa ada firasat buruk. Contoh gelas pecah. Macam ada benda buruk berlaku. Ni orang Melayu lah. Ni tatayur. Rama-rama hitam datang ke rumah. Macam ada orang mati. Ini adat-adat kita lah. Burung gagak. Ini macam ada benda buruk berlaku. Ada ribut. Ini nama tatayur. Maka kata salam, wa ma minna illahu. Tak ada daripada kita kecuali buat benda tu. Maka cara kafarahnya menghapuskan dosa itu dengan membaca doa ini. Baik. Orang yang disihir zalimi akan orang yang dizalimi, doa dia mustajab yang pertama di dunia. Di akhirat dia akan mendapatkan pahala atas itu. Qati ar-rahim dalam hadis maksud saudara yang ada ikatan darah atau tanpa ikatan seperti kawan-kawan pun termasuklah hadis. Qati ar-rahim termasuk untuk semua. Siapa yang putuskan hubungan, dia termasuk dalam hal ini. Tetapi yang putuskan hubungan dengan saudara, dosanya lagi besar daripada yang putuskan hubungan dengan yang lain. Kerana saudara kerabat ni diikat dengan darah. Dan semua mukmin itu adalah saudara. Baik. Itu sahaja. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi minggu hadapan. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq bin ayah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.